Kemudian tadi disebut dalam jawapan Menteri Dalam Negeri di Parlimen tentang isu 3R. Dibawa kenyataan-kenyataan, kesemua contoh-contoh yang dibawa itu daripada pemimpin Perikatan Nasional. Kita juga heran kenapa dia tak sebut kenyataan-kenyataan daripada pemimpin PHBN yang juga menyentuh 3R. Kenyataan ahli Parlimen Bagan misalnya, yang mendakwa kalau Perikatan Nasional diberi peluang memerintah Pulau Pinang, kuil akan dirobohkan. Dia sebut dia nafi kenyataan itu. Tapi apa tindakan pihak berkuasa? Kenapa tak disebut dalam contoh tadi? Ini satu contoh double standard. Hanya salah itu diletakkan kepada PN, pembangkang, tapi melibatkan PHBN tidak disentuh. Iswardi Morni misalnya, seorang aktivis PKR, terang-terang menghina Duli Maha Mulia Tuanku Yang di-Pertuan Agong. Dalam satu video yang dia ketuk tu, dia kata, "Tuanku, bangun tuanku, tuanku." Dan dia, apa tindakan dia ambil kepada dia? PKR pula naikkan pangkat dia kepada Setiausaha Kerja Biro Komunikasi ke apa, kalau tak silap. Penerangan. Jadi kalau orang yang hina tuanku dalam parti dinaikkan pangkat, maknanya adakah parti bersetuju dengan tindakan menghina tuanku tu? Itu persoalan yang kita tanya. Kemudian ada satu artikel lagi daripada Utusan Malaysia 27 Ogos. Seorang pemimpin wanita amanah mengatakan PAS dikuasai pemimpin berjiwa takfiri selepas Nek Aziz meninggal dunia. Dia menyebut perkataan takfiri, mengatakan PAS dipimpin oleh pemimpin berjiwa takfiri. Apa tindakan ke atas dia? Kita sebut perkataan kafir dalam Dewan Rakyat. Kenapa tak boleh? Perkataan kafir itu macam disebut oleh ahli Parlimen Pekalan Cepa, dan tadi disentuh, dihurai oleh Parlimen Ustaz Misbah, Farid Buntar. Kafir itu bukan bermaksud konotasi negatif. Itu perkataan yang digunakan dalam Al-Quran. Jadi sebenarnya kerajaan di bawah pimpinan, kerajaan Madani di bawah pimpinan PMR ini nak bawa naratif Islam ni dalam definisi apa? Dia nak guna definisi Islam ke nak guna definisi orang lain? Itu persoalan yang kita bangkitkan ini, dan ini amat berbahaya kepada umat Islam. Kalau dia diberi naratif yang salah tentang Islam kepada orang Islam, lama-lama orang Islam akan memahami naratif itu dari sudut akal manusia, tidak memahami naratif itu dari sudut akal tasawur, daripada ukuran tasawur Islam dan daripada tafsiran Al-Quran. Ini amat berbahaya pandangan kita. Sila. Yang nombor dua, tadi yang Menteri Dalam Negeri sebut 3R. 3R tahun depan baru nak tahun depan ataupun meeting yang bila yang akan diaturkan. Sebab 3R itu dah dalam perlembagaan. Kita tak boleh tafsirkan 3R itu mengikut kehendak kita. Ini perlembagaan, kena pergi mahkamah. Mahkamah yang akan putuskan kalau sekiranya ada apa-apa pertikaian. Kita boleh bawa di bawah kanun kesiasaan. Sebutlah kanun kesiasaan. 3R ni adalah sesuatu yang diambil daripada perlembagaan. Padahal dalam perlembagaan ada lagi satu, iaitu L, language, bahasa. Bahasa juga termasuk bahawa isu sensitif. Yang kalau sebut 3R, sebutlah 3R campur L. Jadi kalau ada lagi sebutlah 3R campur L, campur-campur lagi. Ini adalah sesuatu yang tidak wajar dipersembahkan kepada rakyat, yang rakyat pening kepala. Apa dia 3R? Kalau yang lain dalam, kalau sekiranya berhubung dengan raja, ada dalam perlembagaan. Kalau berhubung dengan bangsa dalam perlembagaan, agama dalam perlembagaan, bahasa yang tak disebut juga dalam perlembagaan. Jadi seolah-olahnya tafsiran itu hanya diketahui oleh segelintir orang, sehingga kita nak bercakap pun kita tak tahu ini betul tak betul, melanggar ataupun tidak. Sebab yang kita tahu, kita boleh menyebut apa sahaja asalkan tidak melanggar perlembagaan. Kita sebut bangsa, orang Melayu sebut Melayu, orang Cina sebut Cina, orang India sebut Cina, India. Jadi 3R macam mana? Kita tak menyentuh bangsa lain. Dari segi agama, Ustaz, lakum dinukum waliyadin. Kami tak sentuh agama lain. Kami sentuh agama kami. Kami bercakap sesuatu tu daripada persepsi agama kami. Tapi saya tak dapat penjelasan tadi. Saya rasa jawapan Menteri Dalam Negeri itu biarlah spesifik. Ni sambil menjawab, sambil bercakap tajuk lain. Dah tajuk kafir tadi dah selesai, dia ulang balik. Kemudian jawapannya tadi ialah berhubung dengan Kementerian Dalam Negeri. Dia sebut maju sukan untuk negara. Jadi saya dah
Dan yang saya pening ni, menteri ni suka kacau kementerian lain. Menteri Komunikasi kacau Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri sekarang kacau menteri beliau pula. Jadi akhirnya kita jadilah satu kerajaan yang agak kucak karcis sikit. Pertamanya ialah kita pun tak dengar kenaan dengan contoh biarlah fair. Jawab di parlimen ni biarlah satu perkara yang akan dijadikan sebagai satu bahan rojokan, terutama dalam soal 3R okey. Tapi kenapa hanyalah memetik tentang kenyataan-kenyataan daripada pihak Perikatan Nasional? Itu pun boleh dibahaskan lagi. Yang keduanya, kenapa dalam isu Khawarij yang dituduh oleh ahli parlimen DAP. Khawarij ni berat tau. Khawarij ni berat. Menganggap kalau kami Khawarij ni tak ada dah orang Cina, orang India ni. Tak ada dah India di Kelantan ataupun di Terengganu. Yang minoriti pun duduk di sana. Tapi realiti yang berlaku, kami ada di HPP. Dewan Himpunan Pendokong. Setiap kali datang mesyuarat, dia terlibat. Pengurusi dia terlibat di dalam jawatan kuasa PAH Pusat. Dan kita pula ada di sana, ada ahli majlis, ada penghulu dari kalangan orang bukan Islam, Cina, India, Siam dan sebagainya. Kita buktikan. Dan kalau kami Khawarij, kami tak sertai pilihan raya. Walaupun pilihan raya ini kita tahu berbagai-bagai mehnah yang kami hadapi. Namun kami tetap mengambil jalan pendekatan ialah demokrasi. Begitu kalau Khawarij tak wujud lagi patung-patung yang besar di Kelantan. Tapi tidak berlaku. Tapi persoalannya kenapa tadi tidak disebut? Ini satu kenyataan yang bahaya. Cukup hanya minta maaf saja. Kalau ini yang berlaku, yang telah menjadi satu perkara yang kita anggap boleh membawa satu normalisasi ke dalam masyarakat seolah-olah kami ni Khawarij. Hari ini kita tengok macam Pakatan Arab. Perkataan Harapan ni dia bawa macam Pakatan Arab sebut, dia kata darabani wa baka, syatamani washtaka. Dia pukul aku, dia bagi tahu ke orang tu pukul dia. Dia maki aku, tiba-tiba dia bagi tahu ke orang tu maki dia. Hari ini dia yang bawa berkenaan dengan hal-hal yang Khawarij 3R, tiba-tiba dia nak burden ni letak kepada kita. Kita nak biarlah seorang menteri adil jawapannya. Kami tadi Arau nak bangun tadi. Yalah, kesempatan tidak ada, kita tahu. Batu Arau pun mencabar supaya buat di luar sebagainya. Tak apalah. Nak sebutnya ialah kita nak supaya bentuk yang agak adil. Biar ada satu tindakan yang adil dua-dua pihak. Barulah di sana kita akan dapat wujudnya satu keharmonian yang baik. Tapi janganlah sebelah pihak saja kami kena dan pihak sana tidak kena. Kena ingat, kerajaan ni kerajaan boleh kita katakan nanti hari ini kamu beratas. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari ini kamu kerajaan. Macam dulu juga kami pernah jadi kerajaan, sekarang kami pembangkang. Besok juga kamu juga menjadi pembangkang, kami jadi kerajaan. Yang itu yang kita ingat. Kita perkara yang kita nak buat, waktu kita nak buat satu perkara ni, kita kena fikir ke depan. Kita kena fikir, jangan kita hanya fikirkan waktu kita ada kuasa, kita boleh buat apa saja yang kita nak buat. Terima kasih. Isu tadi muatan Sungai Petani cakap tak boleh sebut ada. Ya, satu lagi berkenaan dengan istilah kafir dan sebagainya. Ini istilah dalam Quran, dalam hadis. Cuma istilah ni orang bukan Islam ataupun dan sebut kataan kafir, perkataan tu orang bukan Islam dan orang Islam. Tiba-tiba apabila tak boleh pula kita nak kata, nak sebut perkataan tak boleh, tak benar kan? Tak dibenarlah agama kita. Kerana kita ada keyakinan bahawasanya ni ajaran Islam yang ajar begitu. Ini Islam, ini bukan Islam. Tapi apa perkataan yang menyebabkan kononnya ini satu konotasi yang tidak baik, yang boleh mengancam sebagainya. Jadi itu istilah yang sentiasa kadang-kadang untuk nak orang kata apa, nak normalisasi dalam masyarakat pada hari ini, seolah-olah perkara itu jangan disebut. Macam Ketua Pemuda sebut tadi lah, Al-Ustaz sebut tadi, seolah-olah macam perkataan tu perkataan yang cuba untuk mereka nak bawa ke arah mana, rojokkan. Rojokkan mereka ni rojok mana? Nak rojok mana? Kalau boleh ulama-ulama boleh bincang lah. Boleh bincang berkenaan dengan pembawaan yang mereka nak bawa ni, sampai apakah istilah tu
kita tak boleh guna ataupun istilah tu kita boleh guna, tapi kami bagi keyakinan kita sebagai seorang Islam, maka istilah itu istilah yang telah pun digunakan pakai dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis Nabi, dan penggunaan itu tidak pun menimbulkan hal-hal yang orang kata apa huru-hara dalam masyarakat selama ini. Malahan ketika Mufti Pahang menyebut tentang DAP KP Harbi, kita berpendirian tak boleh berpandangan demikian rupa. Itu stand pass berkenaan dengan hal yang disebutkan oleh Mufti Pahang ketika itu. Kerana pada kita ialah kenyataan KP Harbi itu kenyataan yang kita anggap tidak harmoni. Itu pendirian PAS, boleh tengok kenyataan-kenyataan kita. Bagaimana kita kata tadi, kalau kita anggap begitu maka tidak wujudlah lagi orang bukan Islam di Kelantan dan juga di Terengganu. Terima kasih.